Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua calon-calon SPM yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baik, nama saya Akmal Nazri yang akan menemani anda selama 1 jam ini. Dan seperti biasa, hari ini subjek yang kita akan belajar iaitu Bahasa Melayu Kertas 1. Dan saya pasti ini merupakan subjek wajib. Kena lulus. Kalau tak dapat lah sijil ya kawan-kawan semua yang kat rumah tu. Baik, dan saya pastikan kita belum menang lagi. Sila patuhi segala SOP yang telah berikan. Dan dengan kata hari ramai kita nak keluar ke sana ke sini, boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan sentiasa pakai pelitup muka. Dan inilah, gunakan smartphone anda untuk guna QR code, scan kan. Alright. Okey, dan saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar dah. Siapakah guru yang akan mengajar kita semua bagi subjek Bahasa Melayu Kertas 1? Cluenya adalah Isa Jali. Siapa? Macam kenal je, nak tahu siapa dia? Ini. Hiduplah untuk berbakti, kawan-kawan. Itu moto cikgu ni. Dan saya pasti anda semua pun dah nampak beliau ada dekat sini. Ini dia. Tak lain tak bukan Cikgu Haslinda Nur. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Akmal sihat? Alhamdulillah. Nampak dia dah tanya khabar macam kita dah nak start belajar dah. Okay. Cikgu semua sihat Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Cikgu. Saya pastikan ini merupakan subjek wajib. Betul? Bagi calon-calon SPM 2020 dan mereka seharusnya kena lulus lah. Betul. Dan kalau tak lulus, diorang pun tak dapat sijil. Ya. Tapi kan cikgu rasalah bahasa Melayu ini ramai orang kata alah kacang je cikgu. Tak payah buat ulang kaji pun boleh skor. Betul ke cikgu? Tidak benar yang sebenarnya. Yeah. Apa pun kena tahu teknik, kena ada banyak latih tubi, baru dapat keputusan cemerlang. Itu dia, orang kata kena banyak buat latihan lah kawan-kawan semua kan. Dan itu kata Cikgu Linda lah yang mempunyai pengalaman sebanyak berapa cikgu? 40 tahun? Janganlah begitu. 20 tahun baru. Baru 20 tahun. Lama lah cikgu. Tapi saya pastikan Cikgu Linda dan juga penonton-penonton di rumah nak tahu apa pula pandangan bagi calon-calon SPM 2020 ini mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Saya suka subjek Bahasa Melayu sebab agak senang berbanding dengan subjek lain. Contoh soalan pun dah boleh faham dan mudah, lagi-lagi kami selalu membuat ulang kaji. Bagi saya, subjek kertas 2 best sebab tentang novel. Okey, bagi pendapat saya, Bahasa Melayu merupakan satu subjek yang macam semua pelajar sepatutnya mendapat A dan lebih baik lagi A+. Kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita. Pada pendapat saya, Bahasa Melayu ialah satu subjek yang sewajarnya semua pelajar SPM mendapat nilai grade A+. Hal ini demikian kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda kita. Kita telah diterapkan dengan Bahasa Melayu ini semenjak kita di awal usia lagi. All the best kepada semua pelajar SPM 2020. Bye! Nampaknya cikgu, kalau rata-rata kita tengok tadi kan, pendapat calon-calon SPM di luar sana, diorang cakap senang, lepas tu ini adalah subjek untuk kita dapat A+. Ya, diorang tak nak A, diorang nak A+. Bagus, saya Bagus. suka cita-cita sebegitu. Yes, cikgu, dan saya pasti calon-calon SPM di rumah yang sedang menyaksikan kita ni, diorang pun dah tak sabar macam mana nak menjawab orang kata teknik untuk dapat skor A+, mendapat keputusan yang cemerlang, insya-Allah. Cikgu dah bersedia ke cikgu? Sangat bersedia. Boleh nampak cikgu, boleh nampak. Cikgu tak nak nyanyi satu lagu ke cikgu? Sekejap lagi lah. Sekejap lagi lah. Alright, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita punya kelas akan bermula. Anda semua jangan ke mana semua dalam Road to Success SPM 2020.
Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Kepada anda yang baru saya menonton kami, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu Kertas 1 bersama dengan Cikgu Linda Nur. Baik, seperti biasa, sila patuhi segala SOP yang telah diberikan. Pakai pelitup muka dan juga basuh tangan selalu dan macam-macam lah. Seperti saya pasti semua pun dah tahu kan mengenai SOP ini. Okey, Cikgu. Cikgu tahu tak sebenarnya kan Road to Success SPM ni, diorang selain menantikan hostnya siapa dan juga cikgunya siapa, diorang juga menantikan siapa pula calon-calon SPM yang akan bersama dengan kita di skrin besar ini, cikgu. Tanpa membuang masa lagi, jom saya ingin perkenalkan anak-anak murid cikgu Linda Nur. Nur. Kerana ada 3 sekolah ni. Mana dia? Assalamualaikum. Cikgu, siapa mereka ni, cikgu? Cuba cikgu perkenalkan satu demi satu. Semua ni sekolah SMK Seri Mulia, sekolah saya. Okey. Yang pertama, Shaktival. Shaktival, hai. Shaktival. Morning, Shaktival. Ya. Yang kedua, Arif Aikal. Okey. Arif Aikal adalah kapten sekolah saya. Kapten sekolah, ya. Bola ke apa, cikgu? Tak, kapten sekolah. Oh, kapten sekolah. Okey. Ni? Kemudian Farha, anak murid saya, kesayangan saya, comel je ni. Farha. Dan seterusnya, Rafiq. Rafiq. Rafiq Hai, pula. Rafiq. Seterusnya, Kairina. Selamat pagi, Karina. Senyum sikit, Karina. Okey. Dan yang terakhir ialah Fira. Fira. Baik. Apa khabar semua? Selamat pagi. Semua dah breakfast ke? Dah. Alhamdulillah. Okey, saya pasti diorang dah tak sabar, cikgu. Dan calon-calon SPM kat rumah pun tak sabar. Cikgu, are you ready? Ya. Cikgu, boleh tak saya duduk, cikgu? Boleh. Terima kasih, cikgu. Okey, tak buang masa lagi. Jom kita start kelas kita. Subjek Bahasa Melayu, Kertas 1. On you, cikgu. Okey. Sebelum kita memulakan cerita kita hari ini, izinkan saya nyanyi sikitlah. Tak nak, cikgu. Tak ada, saya nak juga nyanyi. Okey, cikgu, silakan. Marilah, mari. Kita belajar. Jangan lupa kewajipan pada negara. Ya. Tepuk Tambah lagi lagi sikit. satu lagi. Marilah, mari. Belajar dengan Cikgu Linda. Semoga semua dapat manfaatnya. Bila nak keluar album tu, cikgu? Tak lama lagi lah. Okey. Jadi Okey, kita cikgu. nyanyi dahulu, kita gembira, baru kita belajar. Yes. Baik, anak-anak murid Cikgu Linda di dalam talian, ambil perhatian, dan juga anak-anak murid di luar sana, ambil perhatian ya. Okey, baik, kita mulakan hari ini. Cikgu Linda akan berkongsi tentang kertas 1. Bagaimana nak mendapatkan kertas 1 ini? Cemerlang, pertama. Kedua, kalau kamu masih lemah lagi dalam penguasaan karangan, ada juga tips Cikgu Linda akan kongsi. Bermaksud perkongsian Cikgu Linda ini untuk semua lapisan pelajar. Baik. Maksudnya baru bertatih nak dapatkan karangan, nak menulis karangan, sehinggalah nak mendapatkan karangan yang cemerlang. Baik, kita pergi kepada yang ini. Ini pastinya kalau diikutkan semua pelajar tahu, karangan bahagian A 30 markah, karangan bahagian B 100 markah. Bermaksud dengan menulis saja, Akmal, dapat 130. Betul. Okey? Baik, seterusnya apa tips? Ini dah kirasan akhir dah ni. Tak salah saya lebih kurang 9 hari lagi. Uish. Jadi kita menghitung hari. Okey, anak-anak murid di luar sana pun, anak-anak murid saya semua berdebar-debar, apatah lagi gurunya. Dan apakah tips kirasan akhir? Iaitu kuasai teknik mengarang yang telah diajar oleh guru anda. Okey, terlajak ke depan, cikgu. Dia terus kejap ya, saya setting dia punya ni. Boleh. Untuk nak tulis, nak juga tulis ni. Boleh. Oleh guru anda. Okey, jadi satu Malaysia tengok di sini oleh guru anda. Jangan ditukar apa pun teknik. Pegang apa cikgu kamu ajar dan Cikgu Linda datang dengan idea-idea lain untuk mendapatkan karangan yang cemerlang. Yes. Sebegitu. Jadi apa dia? Teknik mengarang ini salah satu teknik ataupun rangka mengarang yang kena dikuasai oleh pelajar. Iaitu ada cikgu sebut ayat topik. Okey, di sini ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan. Dan pastinya saya yakin cikgu-cikgu mesti ada ajar kena masukkan ungkapan menarik. Dan akhir sekali mesti ada ayat rumusan. Namun ada cikgu yang menyebutkan bukan ayat topik, isi utama. Maksudnya ayat topik sama dengan isi utama. Ayat hurai, tanya diri kamu mengapa. Dan seterusnya bila nak masuk ayat contoh, bagaimana agaknya. Dan akhir sekali, dan yang kedua akhir, kesan. Kesan kepada contoh. Dan ayat penegasan, ayat
ungkapan menarik ini letakkan di mana-mana ayat. Taklah kisah di mana-mana dan akhir sekali ayat penegasan. Yap. Ini asas, Akmal, dalam mengarang. Asas sahaja. Tetapi bagaimana kamu nak mengolah, ikut apa teknik cikgu kamu ajar. Dan andai kata anak-anak murid di luar sana kan, dia tak ada idea. Macam mana tak ada idea? Cikgu Linda akan cuba membantu. Okey, baik, kita pergi kepada ni. Ini paling penting. Tipsaan akhir juga, Yap. kuasai kata kunci. Okey, jadi apabila kuasai kata kunci arahan soalan, saya nak tanya kepada anak-anak murid saya yang dirindui di sana itu, kan? Yang mana satu, cikgu? Semua. Semua. Nanti kecil hatilah kata rindu dekat kapten je. Kan? Okey. Baik. Apakah contoh kata kunci dalam arahan soalan? Siapa nak jawab? Saya rasa Saktival tadi dah angkat tangan. Saya nampak. Cuba Saktival. Apakah contoh kata kunci arahan soalan yang kamu ingatlah? Contoh kata kunci arahan soalan. Ya, betul. Apakah langkah? Langkah, betul. Lagi apa lagi selain pada langkah? Cara? Cara, betul. Jadi mari saya bagi dia punya nota dia supaya pelajar lebih faham. Terima kasih Syaktival. Terima kasih, Saktival. Jadi ini antara contoh. Macam Yap. Syaktival kata tadi, okey, kita pergi, saya nak tulis juga. Syaktival kata langkah. Mana pula perginya ni? Cikgu pen ni tadi tak nampak, cikgu. Tak Dia tak keluar. nampak pula. Kejap ya. Tekan kat sini. Dan kita pergi belakang kepada sikit. ke belakang dan kita baru keluar. itu dia. Nah, itu Syaktival yang kata tadi. Langkah. Lepas tu Syaktival kata cara. Betul. Jadi antara kata kunci arahan soalan faktor, kepentingan, kesan, sumbangan. Okey, baik, seterusnya peranan, ciri, kekangan, keburukan. Kenapa Cikgu Linda bagi kata sama makna? Sebab apabila contohlah arahan soalan dia tanya peranan sekolah untuk memupuk amalan mencintai alam sekitar. Yap. Jadi, kalau pelajar nak bagi faham lagi, peranan bermaksud apa? Tugas. Apa lagi, Akmal? Tanggungjawab. Dan Fungsi. Jadi maksud bercakap dengan diri sendiri. Soalan ini dia nak tugas yang sebenarnya. Ya. Soalan ini nak tanggungjawab rupanya. Jadi salah satu cara nak mendapatkan karangan cemerlang, andai kata dia tanya peranan, janganlah jawab peranan semua. Okey. Nanti cikgu tanda bosan. Mula peranan, lepas tu tugas, lepas tu tanggungjawab, lepas tu fungsi, lepas tu peranan balik. Itu antara ciri-ciri karangan cemerlang. Ya. Tapi Cikgu Linda, saya ni baru nak menguasai teknik mengarang, Cikgu Linda. Perlu ke tukarkan ni? Tak apa. Kalau baru menguasai, tulis peranan semua pun tak apa. Janji boleh mengarang. Janji tulis, Akmal. Kalau tak tulis macam mana nak dapat markah kan, Akmal kan? Betul, cikgu. Kita nak A+. Ya, betul lah. InsyaAllah. Okey, baik, insyaAllah. Okey, baik, kita pergi kepada karangan bahagian A yang Cikgu Linda kata tadilah. Isa Jali. Isa Jali lambat lagi. Slot Alah. kedua. Sabar. Okey. Isa Jali ya. Okey. Bahagian A ni 30 markah, 45 minit. Satu perengan pendahuluan, 3 perengan isi dan perengan penutup ataupun kesimpulan. Dan semuanya 5 perenggan. Ini tak ada masalah kalau ikutkan. Semua pelajar dah tahu. Ini sentuh sedikit saja. Ini contoh soalan. Contoh soalan. Jadi kat situ, Rafiq, sila tolonglah baca. Cikgu Linda je nak bercakap kan. Rafiq, baca Rafiq. Silakan, Rafiq. Ya, saya. Arahan soalan, sila baca. Baiklah. Maklumat di bawah merupakan sebahagian daripada cara-cara mencegah penyakit berjangkit. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara mencegah penyakit berjangkit. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Okey. Jadi, boleh tak lebih agaknya? Rafiq, boleh tak lebih pada 250 patah perkataan? Untuk karangan bahagian A, boleh. Saya rasa boleh. Boleh. Rasa boleh. Boleh sebenarnya, Akmal. Terlebihlah sikit pun tak apa, tak ada masalah. Okey, maksudnya nak sampai 300 pun okey. Kita akan baca, nak bagi boleh bagi markah kepada pelajar juga. Jadi apakah kata kunci arahan soalan bila kita baca ni bermaksud kata kuncinya ialah cara. Jadi kenal pasti. Dan isu sekarang ialah penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit. Jadi kita tengok bagaimana ya. Okey, sekarang ini
kalau soalan, dia akan bagi soalan sebegini, dia akan bagi stimulus ataupun gambar. Yep. Dia akan bagi gambar, iaitu gambar ini selalunya ada 3. Jadi, iaitu cara-cara mencegah penyakit berjangkit ni yang pertama, membasuh tangan dengan cara yang betul, memakai pelitup muka, menutup hidung dan mulut apabila batuk dan bersin. Seperti Akmal sebut tadilah kan. Yap. Kalau kita pergi ke mana-mana haruslah begini. Jadi, inilah dia. Gambar diberi. Jangan risau. Jadi untuk pelajar cemerlang, berdasarkan gambar pun boleh dapat karangan cemerlang. Okey, mana pelajar yang macam baru nak dapatkan tapi tak dapat lagi, boleh juga dengan cara menganalisis gambar. Okey, baik. Kita pergi kepada langkah pertama. Okey, rangka isi karangan. Jangan main tulis tulis saja. Jangan main tulis tulis. Okey, bagaimana dengan cara menganalisis gambar yang diberikan. Bagaimana menganalisis gambar? Di sinilah Cikgu Linda ingin memperkenalkan teknik STEM, iaitu STEM apa dia? Siapa? S T E M. Okey, siapa? Siapa yang terlibat dalam isi karangan itu? Kat tempat mana? Di mana, okey? Kemudian masa, pada waktu bila, begitu. Maksudnya pelajar ni mungkin dia tak ada idea. Apa idea dia? Okey, siapa yang terlibat? Kat mana benda ni berlaku ya? Bermaksud sewaktu peperiksaan tu boleh bercakap seorang-seorang tapi jangan cakap kuat-kuat. Cakap dalam hati ya, okey? Masa pada waktu bila agaknya, okey? Anak murid saya senyum je tu. Dia gelakkan saya kan tu. Okey? Fira gelakkan siapa tu, Fira? Tapi saya suka mereka memakai baju merah sama dengan cikgu dia. Oh, iyalah. Baju biru. Cuma Rafiq je. Rafiq salah dapat dress code. Tak apa. Baju warna jalur gemilang. Mungkin dia rumah biru kot, rumah sukan. Betul. Dan inilah dia. Maksudnya satu gambar, analisis. Siapa yang terlibat? Kat tempat mana? Okey, saya nak tanya pada anak murid saya kan. Siapa nak jawab? Agak-agaknya siapa terlibat untuk basuh tangan dengan cara yang betul? Siapa nak jawab? Tadi saya nampak Karina, cikgu. Tengok tu, Saktival dah angkat tangan. Kita bagi kawan kat Karina pula lah. Ya? Siapa? Saya cuba boleh? Boleh. Boleh. Okey, saya rasa individu ataupun seseorang. Selain pada individu seseorang, siapa lagi? Kamu sebagai apa? Diri sendiri boleh ke cikgu? Diri sendirilah. Diri sendiri, individu, seseorang. Kamu sebagai Murid. murid. Remaja, adakah kamu remaja ke Cikgu Linda yang remaja? Cikgu Linda lah. Betul lah, Cikgu Linda yang remaja. Mereka pun remaja, tapi saya remaja purba lah. Jangan cakap macam tu, cikgu. Okey, terima kasih Karina. Maksud Karina lah, Kairina. Okey. Siapa seseorang atau individu? Siapa seseorang tu kita semualah. Setiap individu. Kat tempat mana kita kena basuh tangan dengan cara yang betul? Angkat tangan sekarang. Siapa nak jawab? Bagus. Nur Adelina. Cuba Adelina. Kat tempat mana? Tempat basuh tangan contohnya di kantin ke, restoran. Betul lah tu. Kat mana? Kat kantin. Kenapa agaknya Adelina jawab di kantin? Sebab itu yang berlaku dalam kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Jadi, apa saja logik yang difikirkan oleh pelajar, masukkan dalam karangan, itu dikira karangan cemerlang, Akmal. Jadi untuk pelajar berumur 17 tahun, dikira 18 tahun lah ni kan. Okey, jadi itu yang mereka tahu kat restoran, dekat kantin, masukkan dalam karangan, insya-Allah pelajar ada idea. Maksudnya pelajar yang baru nak belajar buat karangan pun boleh juga bermasukkan isi ini. Bagus. Farhah Adelina. Nur Adelina Farhah. Terbalik. Ya kan? Terima kasih Farhah. Masa pada waktu bila agaknya yang nak kena basuh tangan, angkat tangan. Saya suka angkat tangan je ni. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Masa pada waktu bila sesuai nak basuh tangan? Kalau tak ada saya angkat tangan lah, cikgu. Boleh. Boleh. Lepas makan. Betul. Sebelum makan. Betul. Sebelum dan selepas keluar tandas. Ya, pandai. Ini pun boleh dapat tambah kalau ambil lagi sekali ni. Sebab saya kalau waktu zaman sekolah saya selalu pergi tandas, cikgu. Selalu pergi tandas berjemaah ramai-ramai kan. Okey. Jadi, siapa tempat masa itu dijana dan masukkan dalam karangan. Tak kisah apa saja pun teknik mengarang yang cikgu kamu ajar, anda kata tak dapat idea, fikirkan sebegitu. Maksudnya kalau kamu baru nak bertatih menulis karangan pun, masukkan siapa tempat, insya-Allah akan lulus, Akmal. Amin. Amin ya. Okey, seterusnya inilah dia contoh karangan.
Tak perlulah kita baca kan. Tapi konsepnya Cikgu Linda tunjukkan iaitu kan Cikgu Linda kata tadi ada ayat topik. Okey, kita tengok dia. Ada ayat topik ataupun isi utama, ayat hurai yang tadilah Cikgu Linda beritahu kan. Ada benaan dia ni, ayat kesan dan ayat penegasan. Jadi kan tadi anak-anak murid saya Cikgu Linda beritahu siapa yang berwarna merah, siapa yang berwarna biru. Yang berwarna biru ni masa. Tempat yang berwarna apa? Pink. Bukan pink. Merah jambu. Merah jambu. Lupa ini kan bahasa Melayu, ingat bahasa Inggeris. Sorry cikgu. Okay. Sorry pula, maaf cikgu. Ini nak kena ni. Okey, bermaksud di situ masukkan di mana-mana. Terpulang. Janji kena ada perkara ini supaya nak mendapatkan karangan yang cemerlang. Okey, nak lagi cantik. Takkanlah tak pernah tahu Kementerian Kesihatan. Ya. 7 langkah selama 20 saat. Tapi cikgu, saya pernah dengar lah cikgu 20 saat ni macam mana nak kira? Takkan nak kira 1, 2, 3. Nak tahu 20 saat nyanyi lagu apa? Akmal tak tahu. Okey, saya tahu. Nyanyi Happy Birthday to you. Happy birthday. Serius cikgu? Ya, betul. Betul. Sambil kita basuh tangan tu. Happy Birthday to you. 2 kali, betul tak? Betul. Katanya Fira nak nyanyi lagu Happy Birthday. Betul ke Fira? Fira? Pucat muka dia suruh nyanyi. Okey, itu caranya Akmal. Maksudnya kalau nak masukkan dalam karangan tak ada masalah. Cara takkanlah kita nak ke 1, 2, 3 bosan. Boleh masukkan. Sebab itu logik dan rasional. Maka salah satu ciri karangan cemerlang ialah pelajar kena berfikir logik dan rasional. Itu saja Akmal. Tak susah pun. Betul. Sangat senang yang sebenarnya kalau pelajar menguasai Nik. Lambatlah jawab. Bagus anak murid di depan saya ini. Okey, tak apa. Okey, kita pergi kepada yang ini. Ni gambar yang kedua tadi. Pakai pelitup muka. Siapa yang terlibat? Pastinya seseorang, individu lah ya kan? Kan kalau nak kata pakai pelitup muka pekerja pembersihan. Pekerja pembersihan tu seseorang juga. Pakai pelitup muka siapa? Cikgu, seseorang juga. Jadi boleh cerita pasal seseorang. Kat tempat mana agaknya nak pakai pelitup muka? Siapa nak cuba jawab? Kita bagi kapten pula. Kapten. Okey. Kat tempat mana, Arif? Dekat tempat terdedah dengan orang ramai. Ya. Contoh kena spesifik. Dekat pusat beli belah dan juga pusat ibadat. Okey. Bagus, pusat ibadat. Tetapi kalau nak lagi cantik, nak lagi ngam karangan kamu, spesifikkan. Apa contoh rumah ibadat? Akmal? Masjid lagi? Takkan masjid, kita nak karangan kita matang. Apa lagi? Akmal, selain pada masjid, apa lagi rumah ibadat? Arif cikgu, Arif. Nama bukan Akmal. Arif. Tak apa cikgu, faham cikgu, faham. Saya dekat sini. Ya, Arif. Selain pada masjid, apa Arif? Masjid, surau. Kuil, dia jawab toko, gereja. Jadi apabila kamu menjawab tempat itu sebegitu spesifik, bermaksud karangan kamu cemerlang. Itu je sebenarnya untuk pelajar yang baru bertatih, pelajar-pelajar yang, ya saya faham kadang-kadang pelajar yang bukan Melayu kan, Cina, India, kadang dia tak tahu cikgu macam mana mau tulis. Tak apa, tulis, fikir logik. Logiknya, okey saya tahu tokong saja cikgu. Letak tak ada masalah. Janji menulis. Kalau tak menulis macam mana cikgu nak bagi markah. Okey, baik. Agak-agak pada waktu bila nak kena pakai ni? Pada waktu bila? Siapa nak cuba-cuba jawab ni? Kira nak cuba Fira? Pada waktu bila? Lambat tak apa. Waktu mana? Siapa? Waktu beli makanan. Waktu beli makanan. Betul? Betul juga. Beli makanan kan. Nanti besok cakap Elio semua masuk. Semua. Habis semua orang dapat penyakit. Fira jawab logik. Betul. Dan rasional. Dan itulah ciri karangan cemerlang. Masukkan saja. Dia masalahnya Akmal, anak-anak murid kita di luar sana, mereka tidak yakin bahawa itulah isi karangan. Benda tu mereka tahu yang sebenarnya. Jadi Cikgu Lina nak cuba tarik. Okey, jawab. Berdasarkan logik dan rasional. Baik pelajar yang baru nak belajar karangan ataupun pelajar sederhana dan cemerlang, insya-Allah boleh dapat markah. Boleh Fira ya? Okey, terima kasih Fira. Fira dah beli makan ke belum tu? Sama. Dah beli makanan belum tu kan? Tanya.
Siap tanya beli makanan tu. Okey. Seterusnya pergi kepada inilah dia punya ayat topik, ayat hurai, ayat contoh. Okey, seseorang itu nak beli pelitup muka kat mana? Kat farmasi, kat hospital, pusat kesihatan. Kalau tak dapat pergi kat tempat-tempat ni, beli secara dalam talian. Okey, cikgu nak spesifik dalam talian. Boleh bagilah contoh-contoh dalam talian. Kita boleh sebut cikgu? Ya tahu, saya tahu. Okey. Jangan sebut cikgu, nanti dia datang sini cikgu. Dia datang sudah. Okey. Kemudian tempat terdedah seperti Arif kata tadi dengan pelbagai penyakit di pusat beli belah, rumah ibadat. Nak tambah lagi. Tadi Cikgu Linda katakan rumah ibadat ni, tambah lagi. Masjid Surau Kuil Tokong. Dah cantik karangan. Jadi bila kita cikgu baca, baguslah pelajar ni. Siapalah cikgu yang ajar dia? Siapa cikgu? Entah, saya pun tak pasti. Okey. Dan ingat, di situ inilah dia punya asas dia lah. Terpulang kepada anda semua nak mengarang. Baik, ni. Siapa yang perlu menutup hidung dan mulut apabila batuk dan bersin? Seseorang, individu. Okey, baik. Kat tempat mana? Cikgu Linda terus pergi kepada sini. Kat tempat mana? Jika nak bersin dan batuk kat tempat orang ramai, majlis kenduri, kat perhentian bas. Jadi kalau nak tambah cikgu, saya selalu duduk dekat pusat sumber. Jadi kalau duduk belajar bersama, kalau terbersin, tutup muka pula, tutup mulut. Muka cikgu, nanti tak nampak cikgu. Jadi kat situ logik. Ini cadangan saja majlis kenduri. Cikgu, sekarang mana boleh buat majlis kenduri, cikgu? Tak apa. Nak cikgu, saya mana pernah tunggu bas, cikgu. Saya driver datang ambil. Doklah. Wow. Taklah. Selagi logik dan rasional, jalan. Pergi pusat beli belah pun boleh juga, cikgu kan? Boleh. Okey, baik. Jadi apa logik dan rasional? InsyaAllah kamu akan dapat karangan isinya itu. Baik. Yap. Tu dia. Ini ialah slot teka-teki, teka-tekuk, ular mati, kena ketuk. Bukan ular mati dalam mangkuk. Terperanjat nanti. Rafiq dah macam mana dah? Kenapa Rafiq? Okey. Apakah peribahasa berkaitan dengan gambar ini? Ya. I know teacher. Saya tahu cikgu. Tapi kita ni lah tanya pelajar-pelajar ini. Agak-agak apa peribahasa berkaitan dengan ini? Siapa nak jawab? Fira, silakan. Farah pun. Mana satu tu? Kita Farah lah. Farah Okey, Farah. Farhah. Katak di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung. Ni dia. Katak, katak. Mengapa? Tak tahulah, tak ingat dah. Okey. Jadi inilah teknik desir, iaitu asal-usul peribahasa yang pelajar kena tahu. Okey, katak sejenis binatang yang hidup di dalam air dan di darat. Tempurung bahagian kulit kelapa yang keras melindungi kulit kelapa yang ini. Jadi katak suka duduk bawah tu. Bila katak suka duduk bawah tu, dia tidak mengambil tahu persekitarannya. Itu dia. Dan tidak mengatur isu semasa yang berlaku di luar. Jadi kat situ kita sebagai pelajar maupun guru ataupun Akmal kerjaya sebagai artis kena tahu isu-isu semasa. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Walaupun katak di atas tempurung lah gambarnya. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada ini masalah pelajar. Adakah kamu mengalami masalah karangan pendek, sukar untuk memanjangkan karangan? Okey, jadi Cikgu Linda ada jalan penyelesaian. Siapa yang cakap tu? Masih lagi. Tak apa. Jangan risau. Di saat-saat akhir ni, tak apa. Selagi tak sampai di saat 22 akhir bulan, pukul 8 pagi, selagi itulah kita harus berusaha. Okey, patah sayap bertongkat paruh. Sebegitu sekali lah. Akmal mesti tak tahu itu. Tahu tak cikgu? Tahu. Saya tahu patah sayap je. Patah sayap bertongkat paruh. Maksudnya apa pun kita harus teruskan usaha. Betul. Okey, baik. Jadi bagaimana? Gunakanlah penanda wacana. Okey, wacana. Wacana. Okey, apa dia? Apakah contoh penanda wacana? Ini saya tak perlu saya nak sebutkan. Dia ialah perkataan ataupun rangkaian kata untuk nak mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lain. Dan dia akan menyambungkan ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan. Iaitu perenggan itu akan ada kesinambungan gramatis dan bermakna. Okey, baik. Apakah contoh penanda wacana yang mudah untuk pelajar ingat? Ini dia. Okey. Ini isi pertama yang berwarna biru. Isi pertama berwarna apa, Akmal? Warna merah jambu. Merah jambu, pandai. Berwarna coklat. Berwarna hijau keempat. Yang kelima berwarna merah. Bermaksud
perangan isi itu tadi, ingat tak Cikgu Linda kata ada ayat topik, ada ayat hurai, ada ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegasan. Ungkapan menarik boleh letak di mana-mana. Jadi apabila kamu nak membuat ayat topik, ayat hurai, mulakan dengan penanda wacana. Begitu cara dia. Pada pandangan saya barulah seronok baca tu, nampak Cantik. pandai. Begitu. Hal ini dikatakan demikian kerana misalnya sebagai kesannya hal ini selari dengan peribahasa berbunyi, jelaslah bahawa sebegitu. Jadi apabila menggunakan penanda wacana ni, dia ada satu kesinambungan yang ada kesinambungan dan kesatuan yang utuh. Satu perenggan. Macam ni. Okey, saya yakin cikgu-cikgu di sekolah memang ajar benda ni, tapi nak ingatkan lagi. Sebab ada pelajar walaupun dia tahu tapi dia lupa nak masukkan. Jadi itu cara nak memanjangkanlah bila letak ni. Secara tidak langsung apabila menggunakan penanda wacana, karangan boleh cemerlang. Itu cerita dia. Dan inilah tadi. Ini contoh tadi yang isi tadi kan. Ayat topik sama tapi kita masukkan. Pada pandangan saya, cara apa dia? Hal ini tercetus apabila tangan macam tu. Masukkan saja. Misalnya, masukkan sebagai kesannya. Cikgu Linda buat macam ni pula kan. Okey. Jelaslah bahawa. Gitu. Macam tu. Walau bagaimanapun. Barulah cantik karangan itu. Kita make upkan sikit. Make up. Make up lah ni. Macam daripada pelajar-pelajar semua ada sebarang soalan ingin menaikkan kepada Cikgu Linda kita. Ada apa-apa? Inilah masanya. Kalau tak ada Saktival ada apa-apa ke Saktival ingin menanyakan? Kalau faham, Semua okey kau? Faham Cikgu? Faham. Okey, Kapten okey Kapten? Kapten. Kapten. Steady okey. Kita beranjat Akmal tanya. Okey. Karina okey Karina Okey. Seterusnya, Okey. sukar untuk memasukkan ungkapan menarik. Ungkapan menarik ni peribahasa lah. Peribahasa, kata-kata indah. Inilah salah satu ciri karangan cemerlang. Jadi bagaimana? Bagaimana Cikgu? Bagaimana kalau kita berhenti rehat dulu Cikgu? Boleh? Cantik juga Cikgu kan? Kan, Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua jangan ke mana, selepas ni Cikgu Linda Nur akan sambung dengan pengajiannya. Alright? Jangan ke mana-mana. Cikgu. Yap, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Amboi, baru bangun tidur nampak kan? Dah rugi setengah jam apa yang Cikgu Linda ajar. Tapi tak apa. Sebab kita ada lagi setengah jam Cikgu Ya, betul. Untuk Cikgu Linda kongsikan bagaimana teknik untuk mendapat A+ insya-Allah di dalam subjek Bahasa Melayu Kertas 1 ini. Cikgu? Ya. On Mari you. kita teruskan. Back to you, Cikgu. Okey. Jadi, sesuai dengan tudung saya berwarna merah, sesuai dengan anak-anak murid saya pakai tudung merah dan pakai baju biru semua tu. Jadi, sesuailah dengan merah membara semangat wajah. Okey, putihmu bersih, budi pekerti. Okey, dah lama tak nyanyi. Ini kalau ada lagu sisi tu. Iman ni Cikgu, dah habiskan satu lagu. Betul, tak apa. Kita terus kepada masalah pelajar. Sukar untuk memasukkan ungkapan menarik dalam karangan. Apapun, ungkapan menarik ini harus mengikut kemampuan pelajar. Okey, kalau pelajar sederhana dengan cemerlang, memang mereka ingin memasukkan ungkapan menarik. Tetapi kalau pelajar yang baru, ada pelajar yang baru nak belajar, tak cukup nak menguasai karangan, kalau tak nak masukkan pun tak apa. Janji menulis. Okey, menggunakan teknik siapa, tempat, masa. Tanya diri, siapa yang terlibat? Stem tu lah. Ya, stem tu. Okey, baik. Jadi, sukar dia gunakan teknik acu dan ingat. Acu, ingat. Acu dan ingat. Okey, apakah dia? Sama macam tadi. Kalau Akmal tengok di sini, iaitu sama. Cikgu Linda takkan pergi kepada ni. Benda ni sama saja. Tetapi kita naikkan sedikit ungkapan, bukan, penanda wacana itu. Ini ialah penanda wacana. Penanda wacana. Tetapi kalau pelajar mampu memasukkan ungkapan menarik di dalam penanda wacana, itu dia. Ngam, cantik. Tapi cikgu, saya nak ingat benda ni pun susah. Saya nak gunakan penanda wacana yang Cikgu Linda kata tadi. Boleh tak? Boleh. Ini yang mudah.
Tapi kalau nak dapatkan cemerlang, sebab tadi kata nak dapat A tambah A plus kan, ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah pelajar. Ungkapan menarik sukar nak dimasukkan dalam karangan. Ya. Okey, ini kecil kan, tak nampak Cikgu Linda besarkan. Oh. Tu dia. Saya nak ni, siapa namanya? Rafiq. Rafiq, Ya, saya. berdasarkan isi pertama ni, mana ungkapan menarik? Cuba bacakan mana ungkapan menarik. Cikgu Linda terus gariskan. Yang pertama. Ungkapan menarik. Ha. Hal ini selari dengan peribahasa yang berbunyi. Hal ini selari. Ini ialah ungkapan menarik. Peribahasa yang berbunyi. Okey. Mana lagi yang ada ungkapan menarik ataupun peribahasa? Mana lagi? Cuba tengok ayat topik, Rafiq. Cuba tengok ayat topik. Apakah Ya. peribahasa yang ada dalam ayat topik? Peribahasa yang ada pada ayat topik. Ya. Siang, yang ada siang tu, yang ada siang Rafiq. Rafiq, yang ada siang. Siang bagai hari, Ya. terang bagai bulan. bagai bulan. Dalam ayat penegas, apakah ungkapan menarik? Rafiq. Ayat penegas dia Mana Sebagai- ungkapan menarik? Menggulung. sebagai menggulung segala yang dibincangkan di atas. Yeah. Jadi itulah dia ungkapan menarik dalam perenggan isi pertama. Okey, baik. Pergi isi kedua. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Mana ungkapan menarik dalam isi kedua? Aha. Siapa? Okey, Fira. Fira Rohaizat. Okey. Yang katanya baru beli makanan tadi. Ya, betul. Fira, mana Fira? Persis kata mutiara. Mana persis kata Kata mutiara. mutiara. Lagi? Tumbuh. Tumbuh tak melata. Tumbuh tak melata. Siapa yang tolong tu? Tak tumbuh, tak melata, tak orang tak sungguh, kata. orang tak kata. Jadi, secara tidak langsung pelajar memasukkan ungkapan menarik di dalam karangan dengan menggunakan penanda Wacana. Wacana. Okey, baik. Jadi itulah caranya nak memasukkan ungkapan menarik. Kalau di sini isi ketiga, jika diteliti dengan lebih mendalam ialah ungkapan menarik. Senario ini diibaratkan ungkapan menarik. Bergelanggang di mata orang banyak ialah ungkapan menarik. Jadi masalah pelajar nak memasukkan ungkapan menarik dah tak ada masalah. Teknik acu dan ingat. Masukkan sahaja. Okey, baik. Kita pergi kepada yang ini. Yang samalah seperti yang Cikgu Linda kata. Lensa perbincangan. Bak kata pujangga. Sudah terang lagi bersuluh. Okey, jangan tulis sudah terang lagi bersuluh menggunakan lampu Kalimantan. Jangan. Itu chemistry, cikgu. Ya, itulah. Tu Atau ada fizik. pelajar. Ada pelajar yang tulis gitu. Saya rasa ni, cikgu. Sisi Iman selalu tulis macam tu, cikgu. Sisi Iman, ya. Kita ni. Itulah dia tu kan? Betul lah, betul. Sebab dia tak ada kan. Sebab dia tak ada lah tu kan. Sebab tak ada kita berani cakap, cikgu. Cuma dia ada. Okey, baik. Isi kelima pun sama. Menerusi isi yang terakhir. Penghias akhir bicara. Ya. Kata aforisma. Macam tu cara dia. Baik. Dan itulah dia cara untuk menggunakan teknik acu dan ingat. Yep. Cikgu Linda tunjukkan sikit. Ini kan, ini ialah isi yang tadi. Yang mula-mula tadi kita cerita basuh tadi. tangan tu. Betul, masukkan saja. Pada realitinya sudah terang lagi bersuluh antara cara. Sambung. Hal ini dikatakan demikian. Sambung. Sebagai uswah husanah, sambung. Sebagai kesannya, sambung. Izharlah. Menggulung, sambung. Macam tu saja. Itu dikatakan acu dan ingat. Dan dapat A+, cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, faham tak anak-anak murid Cikgu Linda? Saktival okey? Faham. Okey, cantik Saktival. Okey, baik. Dan teka-teki, teka-tekuk, ulah Ulah mati kena ketuk. ketuk. Apakah peribahasa? Ini kawan saya, cikgu. Siapa tu? Agak bunyi kambing macam mana, Akmal? Akmal dah tak berani dah. Okey, siapa nak cuba jawab? Apakah peribahasa yang berkaitan? Okey. Saktival. Senyum kambing. Senyum kambing. Awak mengata saya ke, Saktival? Tengok kambing ni senyum. Sampai hati awak kata saya senyum macam kambing, Saktival. Okey, baik. Dia Tak sebenarnya adalah. senyum kambing ni, sebenarnya kambing ni binatang dia tak pandai senyum. Ah. Jadi kambing ni dia macam kadang-kadang muka dia macam manis senyum. Jadi bermaksud individu senyum yang dibuat-buat. Maka dikatakan senyum kambing.
Tapi saya tak pernah jumpa kambing senyum macam tu, cikgu. Ada, tengok gambar tu. Jarang saya nampak keadaan macam ni, cikgu. Ada. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu, mereka membela kambing dan inilah situasi. Ah. Okay? Baik, kita pergi karangan untuk bahagian B. Bahagian B, yang tadi habis dah karangan bahagian A. Tetapi ingat, walaupun karangan bahagian A, Akmal, 30 markah, yang saya terangkan ciri-ciri karangan cemerlang semua tu, sekali untuk karangan bahagian B. Gunakan penanda wacana, ada ayat topik, ayat hurai, sekali dengan karangan bahagian B. Okey, bukan untuk bahagian A saja, bahagian B pun sama. Cuma bahagian B ini kena panjang lagi, lebih pada 350 patah perkataan. Jadi, inilah dia punya ni satu perenggan pendahuluan, cadangan isi 4 atau 5, perenggan penutup 1. Ini sepatutnya pelajar dah maklum lah. Baik, kita pergi kepada, ingatlah kata-kata ini. Sebab setiap perkataan di dalam soalan bermakna dan penting. Soalan lah. Okey, jadi bagaimana? Bagaimana? Teknik memahami kehendak soalan bahagian B 100 markah dengan menggunakan TK kuasa 2F. Apa tu, cikgu? Apa tu? Mari kita terangkan. T tema. K kehendak soalan. K yang kedua kata nama ataupun subjek soalan dan format. Kena ada langkah demi langkah. Ada step by step. Begitu. Okay. Cikgu cepatlah cikgu keluarkan album. Kami semua menantikan ni cikgu punya album ni. Okey, seterusnya kita pergi apa tema? Inilah tema dia selalunya semangat patriotik, perpaduan. Itu antaranya lah ya. Kehendak soalan kata kunci arahan soalan. Contohnya cara, tindakan, peranan, seterusnya. Kata nama, selalunya kata nama ada keluarga, sekolah dan kaum. Subjek soalan selalunya yang ditanya dalam soalan ada. Contohnya dalam soalan ada berkelah, ada berlancong dan juga bersenam. Inilah subjek soalan. Dan format biasalah ada rencana, ada laporan, syarahan. Okey, baik. Contoh soalan. Kita ambil satu contoh soalan untuk nak lagi faham kenapa perlunya menganalisis kehendak soalan. Okey, ini yang pertama. Okey. Amalan rumah terbuka memberi ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk mengenal budaya pelbagai kaum di negara kita. Huraikan kepentingan mengadakan rumah terbuka. Jadi kat sini dia cerita pasal rumah terbuka. Bermaksud di situ, saya nak tanya pada anak-anak murid saya, agak-agaknya apakah tema kepada arahan soalan ini? Siapa nak cuba jawab? Karina, cikgu. Silakan Karina. Karina, apakah tema dia? Tema dia, cikgu. Apakah perkataan paling banyak diulang di sini? Itu cara untuk menentukan tema. Amalan Rumah terbuka. Bagus, rumah terbuka. Betul. Okey. Apakah dia punya kehendak soalan, Khairina? Apakah kehendak soalan? Kepentingan. Dia nak kepentingan, cikgu. Kepentingan. Bagus. Okey, baik. Apakah dia punya subjek? Subjek soalan tak ada kat sini. Kata nama. Apa yang kamu nampak kat sini kata nama? Okey, Khairina? Kaum. Yang lain Masyarakat je ke? Masyarakat. Bagus. Ada yang sebut kaum tadi. Kaum. Dan juga negara kita pun kata nama. Jadi itu cara kamu menganalisis menggunakan TK kuasa 2F. Ada format tak, Khairina? Ada tak begitu format apa-apa dalam arahan soalan, Khairina? Fikir kuasa. Ada tak format? Ada tak ada. menyatakan format rencana? Tidak ada. Tak ada. Tidak Tak ada. Okey, baik. Jadi inilah dia tadi. Yang berwarna biru ialah dia punya tema. Yang berwarna hijau ialah dia punya apa benda tu? Kata nama. Dan berwarna kuning ialah kata kunci arahan soalan. Macam mana nak dapat cemerlang? Sebab setiap perkataan di dalam soalan bermakna dan penting. Kena ingat ya. Jadi kat situ begini caranya. Tema rumah terbuka. Kepentingan mengadakan kehendak soalan ialah kepentingan. Seperti yang saya kata tadi, kalau nak dapatkan karangan cemerlang, janganlah sebut kepentingan. Kena tukar kepada mula kepentingan, lepas tu manfaat, lepas tu kebaikan, lepas tu faedah, lepas tu kesan positif. Maksudnya tukar-tukarkan. Barulah karangan kamu dikata kosa kata luas. Tidak menggunakan perkataan yang sama. Okey? Baik. Jadi dan kata nama ni sangat penting. Bagaimana nak dapat karangan yang cemerlang? Mesti spesifik, Akmal. Kena, maksudnya contoh tadi kan basuh tangan 20 minit. Nak spesifik lagi cerita pasal nyanyi lagu Happy Birthday. Itu spesifik, itu cantik. Samalah. Kalau rumah terbuka, takkanlah pelajar di Malaysia tak tahu contoh rumah terbuka. Betul tak, Akmal? Takkanlah tak tahu rumah Betul, terbuka cikgu. Aidilfitri, Tahun Baru Cina. Semalam kan semalam? Semalam. Okey.
Tapi sekarang tak boleh lah buat rumah Ya, pendekik. betul, Tapi cikgu. boleh masukkan dalam karangan. Ada pelajar tanya, cikgu boleh ke buat karangan, buat rumah terbuka sebagai isi karangan? Sekarang ni COVID. Boleh. Sebab itu isi karangan sahaja. Okey? Jadi kalau masyarakat takkan tak tahu masyarakat kita yang berada di Malaysia masukkan Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, Bidayuh. Kesilapan, bukan kesilapan lah. Saya kira nak lagi matang, jangan sebut Cina, Melayu, India saja. Kecil lah hati kawan kita yang berada di seberang. Sabah, Sarawak. Letaklah Melanau, Kadazan, Bidayuh. Iban. Iban. Kalau makanan takkan tak tahu. Makanan Melayu, inilah Lomang dia. lomang, rondang. Rondang, tu dia. Okey, keluar pula Negeri Sembilan. Okey, Akmal ni betul lah. Okey, kalau Cina dimsum, yisang, India maruku, kari. Cikgu, saya tak tahulah. Cikgu, saya nak letak uti canai, boleh. Tak ada masalah, Tak ada cikgu. masalah. Saya letak tose, boleh. Jadi Cikgu janganlah sebut makanan time-time macam ni, cikgu. Lapar, cikgu. okey, pakaian Aduh. kena masukkan dalam karangan sebegini. InsyaAllah akan cemerlang. Dapat idea lah, dapat idea. Pelajar yang baru nak belajar karangan pun, dia tahu, oh ini kena masuk rupanya. Takkanlah tak tahu. Senang saja. Karangan yang cemerlang ialah karangan yang berlaku dalam kehidupan seharian pelajar. Ya. Itu saja yang berumur 17 dan 18. Tak boleh kata 17, mereka sudah naik 18. Okey. Seronok ya jadi 18 tahun. Okey, format tiada. Tiada begitu. format, cikgu. Begitulah Okey. caranya. Ini bila saya kata nama dan subjek soalan, kena bagi contoh yang spesifik sebegini. Satu lagi saya nak bagi tahu. Kadang-kadang dia ada tadi kan ada perkataan negara kan. Janganlah buat negara. Cikgu Linda bagi ni. Malaysia, tanah air, ranah kelahiran, tanah tumpahnya darahku. Tanah tumpahnya darahku ialah negara kita. Jadi barulah cantik karangan itu. Maksudnya kan selalu kalau kita dapat lihat banyak pelajar-pelajar dia akan tulis negara saya Malaysia. Dia boleh gantikan je dengan tanah tumpahnya darahku. Ya, boleh. Okey. Ini dikirakan ungkapan menarik. Kita akan bagi 1 bintang. Cikgu, diorang semua anggur, cikgu. Saya mewakili mereka. Bagus. Diam dah tu. Lapar nak pergi rehat ke budak-budak ni? Okey, tak apa. Kita pergi kepada contoh soalan yang ini. Okey. Ini cerita pasal perpaduan kaum. Okey. Jadi, kita tengok. Kepentingan semangat patriotik dapat memupuk perpaduan kaum. Ini ialah subjek soalan. Dia bantu murid untuk mengarang. Mengekalkan semangat patriotik. Ini yang pertama, ini dia bantu. Soalan ni dia bantu pelajar untuk mendapatkan isi. Dan yang ketiga, meningkatkan imej negara. Ini yang ketiga. Maksudnya isi dah ada. Pelajar kena huraikan saja. Huraikan kepentingan. Ini ialah kehendak soalan. Menerapkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Apa tema dia? Nak tanya Akmal lah. Agak-agak apa tema dia, Akmal? Perkataan Cikgu paling jangan banyak tanya dia. saya, cikgu. Cikgu tanya dekat Arif. Saya bagi kapten. Arif, Kapten. apa tema dia, Arif? Cover anak buah anda ini. Apa tema? Apa perkataan Semangat paling banyak? patriotik. Bagus. Bagus Kapten sekolah menengah SMK Seri Mulia ni kan. Semangat patriotik. Ini tema dia. Kehendak soalan, subjek. Okey. Tak ada format. Sebab dia tak begitu apa-apa format. Tak adalah format. Okey. Baik, kita pergi kepada ini yang saya dah terangkan tadi. Dan inilah dia. Kepentingan, ingat, manfaat, kebaikan, faedah, kesan positif. Sama sahaja. Dan samalah tadi. Kata nama. Kalau kaum, ambil contoh ini. Ya. Negara kita seperti yang saya kata. Satu lagi kalau ada perkataan masyarakat. Cikgu Lina nak ingatkan. Bila ada perkataan masyarakat, janganlah masyarakat dan akhir sekali Masya Allah. Masyarakat. Masyarakat. Kan? Masyarakat. Semua yang sama je. Kita tukar komuniti setempat, rukun tetangga, jiran tetangga. Begitu. Okey? Anggo, Rafiq anggo. Okey, bagus. Subjek soalan yang Cikgu Linda bagi tadilah memupuk perpaduan kaum, mengekalkan semangat patriotik, meningkatkan imej negara. Ini maksudnya analisis kehendak soalan. Mungkin pelajar-pelajar tanya, cikgu, kertas bahagian B ni 100 markah, macam mana teknik mengarang dia? Sama macam yang tadi. Sama saja. Ada ayat topik, ada ayat hurai, ada ayat contoh, ada ayat penegas dan juga ungkapan menarik. Macam mana nak cemerlang, cikgu? Masukkan ungkapan menarik menggunakan teknik acu dan ingat. Macam mana nak dapat idea, cikgu? Iaitu dengan memikirkan perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian anda. Logik dan rasionalnya untuk pelajar berumur 18 tahun ataupun 17 tahun masukkan dalam karangan. Itulah kemahiran berfikir aras tingginya untuk pelajar berumur
18 tahun. 18 tahun. Betul kan? Baik, sebelum kita sambung, mungkin ada sebarang soalan daripada pelajar-pelajar kita, kawan-kawan. Ada ke sebarang soalan yang ingin menanyakan kepada Cikgu Linda? Kalau ada, boleh angkat tangan. Cuba, faham. Cikgu, cuba cikgu tanya diorang pula, cikgu. Tanya mereka-mereka ini. Saya kena tanya mereka kan. Cikgu uji mereka pula, cikgu. Uji sikitlah sebab tadi teknik STEM. Siapa, tempat, masa. Andai kata, dengar ya, ini soalan rawak. Andai kata soalan tanya, langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Siapa yang terlibat? Siapa yang kena buat? Langkah siapa? Pada pendapat anda. Siapa nak jawab? Cepat. Siapa yang kena bagi langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik? Boleh tak ibu bapa? Rafiq. Okey. Media massa, cikgu. Media massa, betul. Media massa buat apa? Buat iklan. Kat mana nak iklan kan? Television. Pada waktu bila? Siapa tempat masa? Pada waktu bila nak iklankan ini? Janganlah pada waktu pukul 12 tengah malam. Orang tak ramai tengok. Masuk dalam karangan kita. Cadangan. Ini cadangan. Sepatut media masa seperti hujung minggu. Waktu perdana 8 sampai 10 malam. Maksudnya rakyat Malaysia semua tengok. Jadi dapat meningkatkan semangat patriotik. Siapa? Tempat, masa. Okey. Jadi contohnya, tadi media masa kita kata ibu bapa. Siapa ibu bapa? Nak bawa pergi mana? Tempat. Mungkin bawa pergi Afamosa, Dataran Merdeka, pergi mana lagi cikgu? Di dekat Lembah Bujang, macam tu. Cikgu, saya tak pernah pergi Lembah Bujang. Tak apalah, kamu tahu, tulis je lah kan. Pada waktu bila? Takkan pada waktu hari biasa. Pastinya waktu bila? Cuti Hujung minggu. Hujung minggu, cuti sekolah, cuti umum. Okey, jadi siapa tempat masa itu boleh menjana idea murid untuk mengarang. Jadi harapan Cikgu Linda, perkongsian Cikgu Linda ini dapat memberi manfaat kepada anak murid sana dengan menggunakan teknik STEM, teknik acu dan ingat. Kemudian kalau nak lagi cantik, jangan menggunakan perkataan yang sama. Kalau dia tanya langkah, mula langkah, lepas tu cara, lepas tu inisiatif, lepas tu tindakan. Jadi harapannya dengan tips ini dapat membantu anda semua nak dapat A tambah, dan juga siapa yang sebelum ni tak berapa menguasai boleh menguasai teknik mengarang ini. Baik? Amin. Jadi itu saja. Ya, daripada jadi terima kasih Linda. Cikgu Linda dan juga pelajar-pelajar kita daripada SMK Seri Mulia. Macam mana semua? Okey ke? Okey. Terbaik. Apa-apa pun, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada anda semua dan semoga mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Dan kepada anda semua yang di rumah, saya pasti segala ilmu yang telah diberikan oleh Cikgu Linda dapat membantu anda sewaktu hari peperiksaan nanti. Okey, katanya selepas ini cikgu sama ya? Katanya lah. Wallahu alam. Apa-apa selepas ini kita akan bersama dengan Sisi Iman bagi subjek Bahasa Melayu kertas 2. Jadi untuk kertas 1 ini kita sampai di sini saja. Baik cikgu Alright. Jadi apa-apa terima kasih banyak kepada anda semua. Ingat, sila patuhi SOP yang telah diberikan oleh KKM. Saya Akmal Azri. Kita jumpa selepas ini bersama dengan Sisi Iman dalam Road to Success SPM 2020. Hi everyone, so saya nak ucapkan all the best and good luck to all SPM candidates out there, terutama sekali adik saya Moinuddin bin Muhammad Maliku, calon SPM di Sekolah Menengah Sains Setiu Terengganu. Semoga dipermudahkan urusan, dilapangkan dada, ditenangkan hati dan fikiran untuk menduduki SPM Februari 2021. Jangan gabra, jangan risau sebab kita dah usaha yang terbaik. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Good luck.